Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Saya Hajah Rosliza binti Muhammad Saleh, penolong kanan ko-kurikulum Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Mahmud II, ingin mengucapkan selamat kembali ke sekolah bagi tahun 2021 dan selamat datang ke alam sekolah menengah bagi pelajar-pelajar tingkatan 1. Saya akan menyentuh beberapa perkara yang berkaitan dengan bidang ko-kurikulum bagi murid-murid tingkatan 1 yang akan menyertai. Ada 4 komponen utama yang wajib murid-murid tingkatan 1 menyertai. Yang pertama ialah rumah sukan. Terdapat 4 rumah sukan, iaitu rumah hijau, rumah biru, rumah merah dan kuning. Yang kedua ialah kelab sukan dan permainan. Ada 11 unit kelab sukan dan permainan yang murid-murid perlu menyertai. Yang pertama, murid-murid akan dipilih salah satu daripada kelab-kelab sukan tersebut. Pertama, bola sepak, bola jaring, tenis, bola tampar, bola baling, olahraga, catur, bola keranjang, badminton, badminton dan hoki. Yang ketiga ialah unit beruniform. Ada 10 unit beruniform yang terdapat di sekolah ini. Murid-murid akan menyertai salah satu daripadanya. Yang pertama, Puteri Islam, PBSM, Pengakap, Pandu Puteri, Silat, Kadet Remaja Sekolah, Kadet Polis Wanita, St. John Ambulance, Kaspa dan Taekwondo. Nah, yang terakhir ialah kelab dan persatuan. Ada 14 kelab dan persatuan yang terdapat di sekolah ini. Pelajar akan menyertai salah satu daripadanya, iaitu kelab komputer, kelab pengguna, kelab kerjaya atau pelancongan, kelab rukun negara Malaysiaku, kelab koperasi sekolah, kelab SPBT, kelab aksara TV PSS, kelab robotik, kelab alam sekitar, Persatuan Bahasa Cina, Persatuan Agama Islam, Persatuan Bahasa Inggeris, Persatuan Bahasa Melayu dan juga Persatuan Sejarah. Itu antara 4 unit yang wajib menyertai ke-4 unit tersebut. Bagi menyeragamkan bilangan murid dan aktiviti dapat dilaksanakan dengan baik, murid-murid tingkatan 1, kami unit ko-kurikulum akan menetapkan unit masing-masing. Murid-murid tidak dibenarkan membuat pilihan untuk unit-unit yang disebutkan tadi. Tujuan kami supaya semua murid yang ada seimbang bilangannya dalam unit-unit yang telah kami tentukan. Contohnya, apabila murid tingkatan 1 menyertai unit beruniform yang telah kami tetapkan, murid tersebut tidak akan berubah lagi unit masing-masing sehingga tingkatan 5. Sehingga mereka berada di sekolah ini. Yang kedua berkaitan dengan pemakaian unit ko-kurikulum. Terdapat 3 jenis pakaian yang perlu disediakan oleh murid-murid. Yang pertama, baju t-shirt mengikut warna rumah masing-masing yang akan ditentukan nanti. Sekiranya ada jadual waktu pendidikan jasmani dan kesihatan pada hari tersebut, murid-murid perlu memakai t-shirt mengikut warna rumah masing-masing. Yang kedua ialah pakaian satu murid satu sukan yang wajib dipakai pada hari Rabu. Jadi kedua-dua t-shirt rumah sukan dan t-shirt satu murid satu sukan ada dijual di koperasi sekolah.
Yang ketiga ialah pakaian unit beruniform yang akan dipakai pada hari Selasa mengikut unit-unit yang kami akan tentakkan nanti. Jadi murid-murid akan ditentukan badan beruniform masing-masing dan kami akan maklum kepada murid-murid tempoh masa yang ibu bapa perlu menyiapkan pakaian tersebut. Yang keempat ialah berkaitan dengan penggunaan kad co-curricular yang wajib dibeli oleh semua murid daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Tujuan kad ini digunakan ialah untuk memudahkan pengisian markah SEGAK dan juga PAJSK. Semua murid wajib membeli kad tersebut dengan harga Rm4. Kad ini hendaklah dibawa semasa aktiviti co-curriculum dijalankan. Ada 5 kad disediakan. Yang pertama ialah kad SEGAK. Apabila pentafsiran SEGAK dilaksanakan, maka SEGAK anak-anak akan dicatatkan di dalam kad tersebut. Ini ialah kad SEGAK. Yang kedua ialah rekod kehadiran murid dalam aktiviti unit beruniform. Pada hari perjumpaan unit beruniform tersebut, kedatangan pelajar akan dicatat dalam kad tersebut. Dan akan ditandatangan oleh guru penasihat masing-masing. Di sini kita akan tengok berapa bilangan aktiviti yang dilaksanakan oleh pelajar, yang hadir dan juga yang tidak hadir. Yang ketiga ialah kad kelab sukan dan permainan. Begitu juga kad ini akan dibawa semasa aktiviti kelab sukan dan permainan dilaksanakan. Dan pelajar akan menanda kedatangannya di kad berkenaan dan akan disemak oleh guru penasihat. Yang keempat ialah kad kelab dan persatuan. Kad ini sama juga akan dicatat oleh pelajar kehadiran semasa aktiviti dan disemak oleh cikgu penasihat. Kemudian yang terakhir ialah kad ekstrakurikuler, aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan oleh pelajar sama ada sebagai pengawas sekolah, pengawas pusat sumber, ataupun aktiviti-aktiviti khidmat masyarakat, program nilan, semua akan dicatatkan dalam kad ini. Dan akan ditandatangan oleh cikgu penasihat masing-masing. Jadi ada 5 kad yang kami sertakan untuk dibayar dengan harga RM4. Jadi untuk menyeragamkan, kad ini akan disimpan oleh kelab masing-masing. Setelah pelajar didaftar dan ditentukan unit masing-masing, pelajar akan menghantar kad tersebut kepada guru penasihat unit masing-masing. Semasa aktiviti dijalankan, kad ini akan ditulis oleh pelajar dan disemak oleh guru penasihat dan disimpan balik dalam fail yang telah ditetapkan. Cuma pada peringkat awal, ibu bapa perlu membeli kad tersebut di koperasi sekolah dengan harga RM4. Sekiranya kad ini tiada dalam rekod kami, maka kami tidak dapat merekod kedatangan pelajar dalam aktiviti ko yang mereka sertai. Maka co-curricular akan dikumpul
dan di forward daripada tingkatan 1, tambah tingkatan 2, tambah tingkatan 3, dan dikumpul sampai tingkatan 4, dan direkod sehingga tingkatan 5 untuk pelajar mendapatkan pemarkahan mereka masing-masing. Tujuannya sangat pentinglah markah PAJSK untuk kemasukan pelajar ke IPT ataupun IPTS, peringkat SPM nanti. Jadi bermula daripada tingkatan 1, pelajar seboleh-bolehnya mesti memperolehi markah kurikulum yang tinggi lah. Kalau boleh antara markah 70 hingga 100, supaya nanti hasil daripada semua yang dikumpul tingkatan 1 hingga tingkatan 5, mereka akan dapat memperolehi markah A dalam kurikulum. Jadi kami tidak ada bias lah dalam pemilihan untuk memberi markah kepada pelajar-pelajar. Kami ada data dan kami ada kad tertentu yang boleh dicatat kepada pelajar yang hadir dan pelajar yang tidak hadir semasa aktivitiku. Sekiranya berlaku aktiviti-aktiviti luar, kami akan catatkan dalam kadku tersebut bahawa pelajar ni terlibat dengan aktiviti luar di sekolah dan dikira hadir juga dalam aktiviti sekolah. Okey, itu saja berkaitan dengan kad kurikulum. Jadi untuk makluman ibu bapa dan murid-murid yang dikasihi, setakat hari ini aktiviti kurikulum ditangguhkan sementara waktu. Kerana kita semua tahu pandemik COVID-19 yang melanda negara kita. Walau bagaimanapun, aktiviti akan dijalankan apabila pihak Kementerian Pendidikan Malaysia akan mengumumkannya nanti. Walau bagaimanapun, sekiranya murid-murid dibenarkan berada di sekolah dan dapat mengikuti PDP seperti biasa di sekolah, murid-murid perlu memakai pakaian yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Segala maklumat akan dimaklumkan kepada murid-murid daripada semasa ke semasa. Jadi untuk setakat hari ini, saya rasa itu saja maklumat yang saya nak sampaikan kepada ibu bapa. Sekian dahulu, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.